Selamat datang ke Journey to Fire. Bagi anda yang pertama kali sampai channel ni adalah sebuah jurnal dokumenti saya dalam perjalanan mencapai FIRE, iaitu Financial Independence Retire Early. FIRE adalah satu gaya hidup dengan usaha dan strategi untuk mendapat kebebasan kewangan pada usia muda dengan pilihan untuk bersara awal. Di Malaysia, secara umum ramai orang tak mengetahui tentang FIRE. Tapi di negara sebelah barat, khusus seperti Amerika dan Kanada, FIRE agak terkenal. Ini kerana antara pelopor-pelopor FIRE adalah berasal daripada Amerika Syarikat dan Kanada. Dalam episod ini, saya akan kongsikan perbandingan portfolio kewangan saya dalam tahun 2020 dengan tahun 2021 setakat bulan September. Ini kerana saya mula dapat kesedaran untuk menyusun semula portfolio kewangan saya tahun lepas apabila COVID-19 melanda dunia. Pada tahun lepas, pada awalnya saya cuma ada simpanan kurang RM20,000 untuk cover sebarang kecemasan. Jadi jumlah itu pada saya memang tak mencukupi dan perlu saya buat sesuatu untuk merubah portfolio kewangan saya. Jadi tanpa buang masa, let's get started. Perbandingan yang pertama sekali saya nak buat adalah perbandingan dari segi liability. Liability adalah hutang atau komitmen tanggungan. Antara jenis-jenis liability yang biasa kita dengar atau kita sendiri buat adalah seperti personal loan, hutang rumah, hutang kereta dan sebagainya. Liability saya berkurang daripada 5 rumah dan 1 kereta pada tahun 2020 menjadi hanya 4 rumah sahaja. Ini kerana 1 kereta saya dah langsaikan hutang pada Disember tahun lepas. Saya telah jual rumah pertama dan duit booking daripada rumah pertama tu saya gunakan untuk langsaikan hutang kereta yang berbaki RM25,000. Perbandingan kedua adalah dari segi aset. Aset adalah benda yang memberi kita nilai tambah atau keuntungan. Jadi aset untuk setiap orang tak sama. Aset boleh jadi hartanah, rumah, jadi kenderaan, emas dan lain-lain yang boleh bagi kita nilai tambah atau keuntungan kalau kita jual atau kita sewakan. Dari segi aset saya jumlah dia sama. Tahun lepas, tahun 2020 saya ada 5 rumah. Tahun ini dia menjadi 4 rumah dan 1 kereta. Saya masukkan kereta ini sebagai aset kerana hutang kereta tu saya dah langsaikan dan kereta ni boleh bagi saya pulangan wang kalau saya jual. Perbandingan ketiga adalah dari segi aset mudah cair ataupun duit cash. Dari segi aset mudah cair ni, duit cash ni dia meningkat daripada tahun lepas, tahun 2020 hanya kurang RM20,000. Tahun ni lepas saya buat tindakan, saya jual rumah pertama dan saya langsaikan hutang kereta dan tindakan-tindakan lain, saya punya pelaburan meningkat daripada RM20,000 tu naik kepada RM160,000. Kekurangan aset mudah cair ni adalah triggering event saya tahun lepas yang menyebabkan saya buat keputusan untuk saya nak start let go lah saya punya property. Saya jual rumah pertama saya. Tahun lepas duit saya macam mana saya cakapkan tak sampai RM20,000. So dari segi persediaan tu adalah sangat merisaukan sebab memang tak cukup untuk sebarang kecemasan. Misal kata kalau saya kehilangan kerja pada musim COVID. Oleh kerana itu mindset saya pun berubah daripada seorang penyimpan hartanah sebelum ni. Saya tukar mindset saya kepada seorang pelabur hartanah. Kalau sebelum ni saya rasa rugi, saya rasa sayang sangat nak jual rumah, tapi mindset tu saya dah ubah pada tahun lepas dan saya sekarang ni dah tak ada lagi perasaan rasa rugi, rasa sayang kalau saya jual atau saya kehilangan satu hartanah tu. Sebaliknya saya nampak pelaburan hartanah ni sebagai salah satu jalan untuk mempercepatkan saya mencapai FIRE. Sebagai perbandingan daripada September 2020 ke September 2021, pelaburan saya meningkat daripada RM20,000 kepada RM160,000 dengan saya laburkan baki duit hasil jualan rumah pertama tadi tu. Selepas bank disbursement sebanyak RM100,000, saya terus simpan dalam ASB. Jadi duit pelaburan tu juga adalah duit yang saya boleh keluarkan sebagai kecemasan kalau perlu. Selain daripada duit daripada hasil jualan rumah pertama, saya juga telah memohon ke syarikat takaful untuk rumah pertama saya, iaitu Syarikat Takaful Malaysia, untuk saya tebus mula MRTT lepas rumah tu saya dah jual.
dan proses tukar nama pun dah selesai. Hasil daripada tebusan MRTT tu saya dapat balik dalam 10,000 untuk MRTT dan saya dapat 3,000 untuk LTHT. Jadi jumlah dia 10,000, 3,000 adalah 13,000 tu saya laburkan juga, saya simpan juga dalam ASB sampai itu yang menyebabkan bertambah sampai jadi 160,000 ringgit. Jadi kalau sekiranya anda ingin jual rumah atau pernah jual rumah, jangan lupa mohon penebusan MRTT ni ataupun LTHT ni daripada syarikat takaful anda. Sebab rugi kalau anda tak ambil balik, sebab itu adalah hak anda. Okey, perbandingan yang keempat adalah dari segi simpanan bulanan. Simpanan bulanan meningkat daripada anggaran dalam 2,000 ke 3,000 sebulan. Sekarang saya ada lebihan cash flow untuk simpan dalam 5,000 ke 6,000 ringgit setiap bulan. Ini sebab hutang kereta saya dalam RM900, dalam RM950 sebulan dah selesai. Lepas tu hutang rumah pertama saya dalam RM1,700 sebulan pun saya dah jual, saya dah lupuskan, dah tak adalah hutang tu. Jadi untuk setakat September 2021, kadar savings saya atau saving rate, yakni lepas dah tolak tax, EPF semua tu, berapa yang saya dapat simpan adalah dalam lingkungan 52% ke 63% daripada net income tadi tu. Jadi alhamdulillah agak baik untuk persediaan saya mencapai FIRE. Jadi minimum saving rate yang disyorkan adalah 50%, adalah 50% daripada net income, dan yang terbaik adalah 70% dan ke atas. 70% ni adalah terbaik kerana dari segi rutin perbelanjaan bulanan setelah